Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu Allah yang dirahmati dan sentiasa dalam redha dan rahmat Allah, yang menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu di taman-taman syurga kita pada malam ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah isyak kita malam ini adalah daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Pengajar Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab begitu rupanya kisah Nabi Adam dan bacaan surah Al-Mulk. Bagi menambahkan keberkatan majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk membimbing bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami. Tsabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Engkau ubahlah hati kami pada malam ini, apalah kiranya ya Allah, daripada hati yang penuh dengan kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal lail. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan, keberkatan dan segala perkara yang baik dan penuh kerahmatan di saat mana kami berada di sepanjang malam ini, wahai Allah. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal lail wa ma ba'dah. Dan kami berlindung denganmu dari segala keburukan, dari segala kemudaratan, kecurian, kemalangan dan malapetaka, bencana sepanjang kami berada di sepanjang malam ini. Wa na'udzubika minal bukhli
dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada sifat bakhil, kedekut, untuk bersedekah, berinfakkan harta kami pada jalanmu ya Allah. Wa na'udzubika min adabil qabr, dan kami berlindung denganmu daripada adab kubur. Wa na'udzubika min adabin nar, dan kami berlindung denganmu daripada adab api neraka jahannam. Allahumma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan juga rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Moga-moga menjadikan kita semua bersyukur, menjadikan kita semua dalam keadaan selalu dalam keadaan bahagia dan juga merasakan nikmat sebagaimana nikmat itu diturunkan oleh Allah dengan asbab keberkatan. InsyaAllah dalam bab hari ini dan lepas menceritakan tentang hikmah perkahwinan ataupun suami isteri. Simple itu sebenarnya. Jadi dalam bab yang seterusnya nak cerita tentang bab yang ke-32. Bab 32 iaitu bab Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa bersenang-senang ataupun berasal daripada syurga. Ini sebelum cerita ni kejap je, nak menceritakan bahawa Adam ni sebenarnya duduk syurga dan Hawa kita adalah orang yang asalnya syurga. Kita memang orangnya asalnya memang daripada syurga. Sebab tu orang tanya kita ni orang mana, kita ni asal sekali adalah mak bapak kita dulu ahli syurga. Dan moga-moga kita semua kembali kepada tempat asal kita, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita melihat Nabi Adam ni duduk dengan pasangan hidupnya, iaitu antara pasangan yang pertama yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita menjadikan kita ini dalam keadaan selalu. Yang pertama sekali disebut antara hidup ni yang paling ulama-ulama di antara dia menyebut tentang apakah ciri-ciri keluarganya jadi bahagia. Ciri-ciri keluarga yang bahagia, dia letakkan beberapa tips. Yang pertama, dalam keluarga kita ni ada satu qalbun syakirin. Qalbun syakirun, iaitu hati yang senantiasa bersyukur. Jadi kalau dalam keluarga ni, salah satu di antara kita tidak ada syukur dalam hati, maka tidak akan ada bahagia. Yang kedua, al-azwajus salihah, dan suami yang soleh dan isteri yang salihah. Ini kita selalu minta pada Allah. Itu dan ketiga adalah ciri-ciri keluarga yang bahagia itu, antaranya al-auladul abrar, iaitu anak yang salih dan salihah, penyejuk mata, qurrata a'yun. Yang keempat adalah rumah yang selesa. Rumah yang selesa, keadaan yang selesa. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kebahagiaan itu pada beberapa tempat, antaranya rumah yang selesa. Kan? Dan rumah yang selesa, harta yang mencukupi. Harta yang mencukupi dan pasangan hidup yang soleh. Jadi begitulah banyak dalam hadis yang menyebut tentang rumah yang selesa. Rumah yang selesa tu maksudnya rumah yang tak ada tekanan, yang tak ada yang selesa, yang kata bukanlah yang besar tapi yang selesa lah. Dan kemudian selalu dalam semangat memahami agama. Banyaklah ni sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Jadi moga-moga kita semua dapat menjadikan qalbun, iaitu pertama sekali yang ulama sebut qalbun syakirun, iaitu jadikan ahli keluarga kita ni semua orang-orang yang selalu bersyukur. Sebab tu orang yang bersyukur ni pada Allah, dia berikan kepadanya itu mudah hidupnya. Mudah hidupnya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang telah diberikan oleh Allah alam nashrah laka sadrak, telah dilapangkan dadanya.
wa nuyassiruka lil yusra, yang telah dipermudahkan urusannya berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Yang mana nabi-nabi lain Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepadanya, Nabi Musa antaranya berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak, lapang dadanya. Sebab apa? Sifat syukur Nabi ini hebat. Antara kenapa sifat syukur Nabi ini hebat, Nabi ini antaranya kenapa lapang dadanya, bukan sifat syukur saja Nabi hebat, tapi Nabi melebihkan orang lain dalam setiap perkara, melebihi diri dia pada setiap masa. Pada setiap masa. Sehingga dengan umatnya pun Nabi lebihkan daripada berbanding dirinya sendiri. Jadinya, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in menyebut tentang suatu hadis yang sahih dari rawahul Muslim, iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dia kata, wa man yassara ala mu'sir. Ini hadis yang kita saya sebut, saya ulang balik saja. Barang siapa yang memudahkan yang susah. Jadi sebagai pasangan hidup suami isteri, biasa dia memudahkan isterinya. Kalau suami nak mudah, mudahkan isterinya. Dan siapa yang nak isterinya mudah, dan isterinya nak mudah, maka mudahkan suaminya. Mudahkan anaknya. Begitulah. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan permudahkan urusannya. Allah akan datang kepadanya untuk memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita hidup ni memudahkan orang, lebih-lebih lagi dalam hidup bersama suami dan isteri, saling memudahkan, maka Allah akan Allah yang datang kepada kita untuk memudahkan hidup kita. Wa man syaqqa, dan barang siapa yang selalu menyusahkan kehidupan orang, syakkallahu alaihi, maka Allah yang akan datang kepadanya dan menyusahkan diri dia. Jadi hadis itu antara Imam Nawawi sebut, dan hadis sebelum itu adalah hadis rawahul Muslim. InsyaAllah, alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa. Jadi nak hidup bahagia ni simple, bukan cari kebahagiaan, tapi nak hidup bahagia ini adalah saling membahagiakan. Saling membahagiakan. Sebab tu pernah saya dengar satu syekh tu sebut, dia kata, bukan satu syekh lah, macam orang tua kan, satu kata dia, kita ni mula-mula akan hidup mencari kebahagiaan, tapi pada suatu hari nanti kita suka melihat orang bahagia. Yang itu lebih membahagiakan. Jadi bila kita melihat hari ini kita bahagia, kan, malah suatu hari nanti kita akan lebih bahagia bila kita mula melihat orang lain bahagia. Jadi moga-moga kitalah orang itu yang akhirnya ada satu sifat yang sakinah qalbun syakirun. Bila menghargai dan lebihkan orang lain lebih daripada diri dia, maka Allah sendirilah yang datang kepada kita, akan mencampakkan kebahagiaan kepada diri kita, insya-Allah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nabi, dan kemudian Nabi bab ke-32, Nabi Adam dan Hawa bersenang-senang di dalam syurga. Jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersenang di dalam lidah, kemudian Allah telah menciptakan Nabi Adam. Maksudnya Allah bagi tahu, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, serta makanlah dari makanan yang sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu suka. Jadinya Allah menciptakan Nabi Allah Adam di dalam syurga, kemudian disusuli oleh isterinya Hawa. Isterinya Hawa menunjukkan bahawa Adam yang dahulu, lepas Adam baru Hawa. Dan kemudian Allah telah mengizinkan mereka untuk berjalan-jalan dan berseronok-seronok di dalam syurga. Jadi ni lama waktu ni kita tidak mengetahui. Cuma dia disebut lama dalam syurga. Lama dalam syurga. Dan kemudian makanan itu Allah tak pernah menghalang mereka ini bergembira dalam syurga dan menikmati segala apa yang ada dalam syurga. Masya Allah, seronok. Bangun-bangun je hidup dalam syurga. Mereka makan mengikut kehendak sendiri daripada bermacam-macam makanan yang sedap dan menyihatkan. Allah tidak melarang mereka makan segala apa yang ada di sana, melainkan daripada sepohon pokok saja. Semua boleh, melainkan satu pokok. Jangan kamu dekat, jangan kamu makan daripada buahnya.
Pola punya banyak. Tapi manusia ini sifat dia memang begitu. Sifat dia memang begitu. Yang sikit itulah yang dia tengok. Yang sikit itulah yang dia tengok. Macam makanan lah. Fatih, Merah semua nak makan ni dekat atas meja ni makan cuma yang itu jangan makan. Yang itu tu encik nak dengan border nanti nak makan. Yang tu jangan makan yang tengah tu. Saya kata gitulah. Lepas tu sibuk. Yang tu apa yang tak bagi tu apa? Yang tak bagi tu lah dia fokus. Kita cakap punyalah banyak semua makanan dalam atas meja ni semua boleh makan. Melainkan makanan bonda tu jangan dimakan. Yang di tengah tu. Yang di tengah-tengah tu lah nak sikit boleh. Nak sikit boleh. Sampai dia tak menghiraukan makanan yang banyak. Ya ilaha illallah. Yang kita larang itulah yang dirasa nak tengok dia macam geram. Tengok. Kenapa cik yang tu? Oh, kenapa yang tu? Oh, bonda punya. Beli bonda masak ke cik ni ke? Bonda tanya yang tak bagi tu. Saya kata ini perangai manusia. Sebab tu Allah bagi tahu dalam Al-Quran kisah Adam dan Hawa. Memang itulah sifat manusia yang jangan itulah yang dia fokus. Ya ilaha illallah. Punya banyak putih di dalam songkok. Tiba-tiba ada titik. Cuba kita tunjukkan pada anak kita, pada orang-orang yang budak lah lagi senang. Kertas yang putih, kita letak titik kecil je, besar marker tu dekat dan dekat tengah kertas putih. Kita pun tunjuk kepada dia, apa yang kau nampak wahai anakku, wahai Umairah, wahai Hasna, wahai Fatih, mereka akan jawab titik hitam. Padahal warna yang putih, saya cakap nampak tak warna apa ni? Dia kata nampak, iaitu titik yang berwarna hitam. Yang dia nampak titik yang berwarna hitam, sedangkan kertas yang berwarna putih dia tak nampak. Kalau saya tunjukkan semuanya putih, maka dia akan nampak ini warna apa. Dia kata warna putih. Tapi bila saya kata ini warnanya apa, saya letak titik hitam dengan marker, maka dia akan kata titik hitam. Maka yang dia akan lihatnya adalah titik yang hitam. Sedangkan yang dia patut lihat kertas yang warna putih itu lebih besar. Tapi manusia memang begitu. Biasa berada di luar, dalam kelas, kan? Kalau kita berada dalam kelas, kita selalu melihat orang yang di luar. Dulu budak-budak, tengok kat luar, budak-budak kat luar. Bila kita berada di luar, bila dia jalan kat luar, kaki jalan, dia akan melihat. Bila dia jalan tu, dia tengok orang dalam kelas. Begitulah manusia. Dia suka tengok benda yang lain. Sebab itulah waktu saya masa naik kapal terbang, saya selalu melihat naiknya kapal terbang, saya nampak awan yang cantik. Cantik bila di atas, di bawah, cantik. Bila tengok lagi di atas, lagi cantik awan lagi atas. Tetapi saya kadang-kadang tengok, lawanya awan tu. Semakin lama, satu hari tu awan tu lawa, nak turun kapal terbang. Saya tengok, Allah, kapal terbang nak turun ni. Tengah-tengah awan yang tebal dan cantik. Rupa-rupanya bila berada di awan yang cantik, masuk ke awan yang cantik, sebenarnya Allah bagi nikmat kepada kita bila kita dapat melihat awan dari jauh. Tapi bila masuk dalam awan yang cantik, kelabu je. Kelabu. Tak ada apa. Tak ada apa. Kadang-kadang kita selalu melihat perkara yang cantik. Kerana Allah bagikan awan itu jauh. Kalau awan itu dekat dengan kita, kelabu je. Tak nampak apa. Putih. Putih. Bila masuk dalam awan, baru kita tahu cantiknya. Kadang-kadang kita terasa macam bestnya dah duduk dalam awan. Rupa-rupanya duduk berjauhan dengan awan lah yang cantik. Dapat melihat awan yang cantik. Awan yang cantik. Jadi begitulah hutan yang cantik kita nampak lagi jauh. Rupa-rupanya bila kita masuk dalam hutan, berluka je. Penuh dengan ular, penuh dengan rantau dan jauhnya. Tidak ada apa yang menarik. Walaupun dari jauh dia cantik. Sebab itu kadang-kadang kita selalu melihat orang-orang punya keluarga lebih indah. Perempuan yang kita lihat, isteri orang lebih indah. Suami orang lebih hebat. Tetapi sebenarnya mereka tak mensyukuri apa yang ada pada diri kita sendiri. Jadi Allahu Akbar. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan satu sahaja yang daripada semua perkara itu yang tidak dibenarkan. Apa tu? Ada masuk awan, ada turbulen. Apa tu turbulence? Masuk awan, ada turbulen tu apa? Okey. Jadinya, kemudian ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf mengatakan waya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haythu syi'tuma
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Macam khutbah Jumaat lah saya baca. Okey, maksudnya wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu hampiri pokok itu. Bukan suruh makan dia, hampir pun jangan. Kerana jika engkau menghampirinya, wahai Adam, maka kamu akan tergolong kedua-duanya dalam kalangan orang-orang yang zalim. Uskun dalam ayat ini Allah berkata kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Maksudnya menetaplah engkau dan isterimu di dalam syurga. Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi mengetahui bahawa perempuan tersebut iaitu Hawa, ia adalah pasangan untuknya. Allah nak bagi tahu bahawa Adam, duduklah engkau bersama dengan pasangan engkau dalam syurga. Maksudnya di sini Allah terangkan, itu adalah pasangan kamu. Pasangan kamu. Maksudnya tidak ada perempuan lain dalam syurga melainkan Hawa. Ini kerana di syurga juga terdapat malaikat, tetapi mereka tidak dikategorikan berdasarkan jantina, sama ada lelaki maupun perempuan. Selain itu, iblis juga turut bersama-sama mereka di syurga, iaitu dan ia berasal dari keturunan jin. Jadi kat sini dikonfirmkan manusia hanya ada dua. Manusia cuma ada dua, iaitu Adam dan Hawa. Dalam Al-Quran tidak menyebut nama isteri Adam, tetapi dalam hadis yang sahih menyebut nama isteri Adam yang bernama Hawa dalam hadis yang sahih. Jadi nama dia bukan Hawa. Nama dia bukan Hawa, tapi nama dia ada W, itu ada double. Hawa dan berakhir dengan koma di atas. Hawa. Jadi kena batal balik Nama kena nama betul. Nama sebut betul. Hawa. Tapi berapa ramai orang-orang yang meletakkan nama anak, nama orang Siti Hawa. Orang Arab letak Siti Hawa, dia letak Hawa. Tapi orang kita letak nama Hawa, dia letak H-A-W-A je. Betul tak? Sedangkan nama Hawa yang sebenarnya adalah H-A-W-W-A. Hawa. Hawa ada dua W. Jadi double W. Okey. Hawa. Kadang-kadang kita letak nama pun salah. Hawa je letak. Hawa. Jadinya saya kata saya belum bagi salam, jawab salam lagi. Assalamualaikum Kak Nurmawati Zakaria Mati. Assalamualaikum warahmatullahi. Suwaya Mazahgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusra Linda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turbulen. Maksudnya gegar macam kereta atas jalan berbatu. Masuk awan, dah masuk awan kelabu je, lepas tu bergegar pula, menakutkan. Kadang-kadang kita melihat indahnya awan bila kita diberikan awan itu jauh daripada kita. Tapi kita merasakan indahnya awan, terasa diri nak masuk awan. Terasa diri seronoknya berada di atas awan. Sehingga digambarkan cerita-cerita kanak-kanak, bestnya berada di atas awan. Kan? Lepas tu bermain dengan pelangi. Rupa-rupanya bila dekat dengan pelangi tak nampak apa. Bila jauh baru nampak. Sebab itulah hari ini bila kadang-kadang ada orang yang hari ini dia berkahwin lalu dia bercerai. Lalu dia bercerai dengan isterinya, lepas bercerai baru nampak kebahagiaan. Baru dia rasa erti kebahagiaan hidup. Ataupun bila suaminya mati. Ataupun pada isterinya mati. Baru dia rasa hargai harta yang telah mereka hilang. Mereka hilang. Jadinya kerana apa? Kerana mereka melihat orang lain lebih hebat. Orang lain lebih baik, keluarga orang lain lebih hebat. Lebih hebat lagi. Jadi bila kita ada suami, kita memandang suami orang itu lebih hebat. Kenapa tak jadi macam suami itu? Kalau kita ada isteri, kita nampak isteri orang lebih hebat. Kenapa tak menjadi isteri itu isteri ini? Sebab itu kita memang manusia dilahirkan suka melihat orang lain. Suka melihat orang lain, bukan melihat nikmat sendiri. Sedangkan kalau kita nak bahagia, kita kena melihat diri sendiri. Supaya kita dapat bersyukur dengan nikmat yang telah Allah beri kepada kita, bukan kepada orang. Nikmat yang telah Allah bagi kepada kita, itulah yang patut kita lihat, yang patut kita
terlihat. Begitulah juga kalau nak melihat orang yang berterima kasih. Jangan melihat orang yang berterima kasih kepada kita, tapi lihatlah diri. Adakah kita orang yang berterima kasih? Kalau nak melihat adakah orang membantu kita? Tidak, nak bahagia itu melihat daripada diri kita. Adakah kita orang yang membahagiakan orang yang membantu dan memudahkan orang lain yang susah. Jadi orang yang bersyukur ni apa saja mesti mendahulukan orang lain berbanding dengan diri dia. Okey, insya-Allah. Jadinya dalam syurga tidak begitu. Apa yang kita buat semua bahagia. Makannya sedap. Tapi larangan Allah ketika itu satu je. Kerana ada larangan itulah yang menyebabkan manusia lari fokus. Macam juga tadi saya kata kertas yang putih, maka bila kita titikkan hitam, maka apa yang kamu nampak? Dia tak akan mengatakan bahawa nampak kertas yang putih yang begitu besar, tapi dia nampak titik yang hitam. Manusia memang begitu. Manusia memang begitu, yang sedikit itulah, yang kecil itulah, yang lain itulah yang dia akan fokus. Dia akan fokus berbanding dengan yang banyak. Sebab tu kadang-kadang ada orang melakukan kebaikan, keburukan itulah yang selalu dilihat. Itu manusia. Kadang-kadang ada orang itu jahat. Kadang-kadang dia melakukan satu kebaikan saja, orang melihat kebaikan tersebut. Ini manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah lah yang hari ini yang menghidupkan, yang mematikan dan yang menulis dan yang menulis wa yuhyi wa yumitu, dialah yang menghidupkan, yang mematikan, dan dia penulis apa sahaja daripada tapak lampah kakimu wa asarahum, dan juga kesan-kesan tapak kaki. Maksudnya apa saja kita buat, kebaikan kita buat walaupun tapak kaki kita, dan wa asarahum, dan juga kesan-kesan tapak kaki, semua itu dicatat oleh Allah. Allah tak akan tinggalkan satu pun amalan walaupun tapak kaki kita, walaupun bekas kesan-kesan tapak kaki. Maksudnya setiap kebaikan kita akan Allah kenang dan Allah catat. Tak macam manusia. Kadang-kadang buat kebaikan dia tak nampak, buat keburukan yang dia nampak. Kadang-kadang begitulah manusia, tetapi Allah tidak begitu. Untunglah kita ada Allah yang maha adil. Kejahatan dibalas satu, kebaikan dibalas dengan kebaikan dibalas dengan 10, keburukan dibalas dengan 1. Malah keburukan itu kalau kita bertaubat, maka kita telah dihilangkan rasa dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kak Wan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini menunjukkan bahawa tidak ada lagi pasangan lain, menunjukkan bahawa dalam syurga cuma ada Adam dan Hawa, iaitu manusia. Lain daripada tu malaikat tidak ada pasangan. Malaikat cuma ada, tidak ada jantan, tak ada betinanya. Tidak ada lelaki, tidak ada perempuannya. Begitulah juga iblis, tidak ada pasangan juga, tidak disebut dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bis-shawwab. Ini kerana syurga dikata terdapat malaikat tetapi mereka tidak dikategorikan berdasarkan jantina, sama ada lelaki maupun perempuan. Lain itu juga iblis juga sama berada dengan mereka yang berasal dari keturunan jin, kana minal jin. Mereka adalah berasal dari keturunan jin. Maksud al-jannah, firman Allah ini, uskun anta wa zawjukal jannah, merupakan rumah yang dipenuhi dengan segala nikmat yang telah disediakan oleh Allah kepada para mukmin yang bertakwa. Pendapat yang rajih mengatakan bahawa babak pertama daripada kisah Adam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa bermula dari syurga Darun Naim. Jadinya pendapat yang paling kuat, ingat Nabi Adam dan Siti Hawa dan Sayyidatuna Hawa, dia memulakan babak pertama dalam kisah dalam syurga. Paling rajih, maksudnya banyak pandangan. Tapi yang paling kuat, yang paling rajih dengan faktanya, maka dia bermula daripada di dalam syurga Darul Naim. Syurga Darul Naim. Darul Naim. Macam Darul Naim apa? Terengganu. Darul Iman. Naim siapa Naim? Ada tak Darul Naim? Tak ada tak Malaysia Darul Naim? Tak ada negeri-negeri di Malaysia. Lupa saya.
Kelantan. Oh. Kelantan. Nama syurga. Syurga Darul Naim. Jadi Darul Naim itu banyak sahabat-sahabat ulama-ulama meletakkan, tetapi yang paling sahih, yang paling rajih adalah Nabi Adam duduk di dalam syurga Darul Naim, bukan syurga Firdaus. Bukan syurga Firdaus. Moga-moga kita semua paling tidak pun tak dapat syurga Firdaus, dapat syurga Naim. Tapi Nabi kata kalau nak minta syurga, mintalah syurga Firdaus. Kalau tak dapat syurga Firdaus, dapat syurga yang lebih bawah sikit pun tak apa. Darussalam dan sebagainya. Syurga Darussalam, sebagaimana kita dalam salam apa, dalam tahiyat kita, dalam solat lepas solat kan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannataka darussalam. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu Darussalam. Darussalam. Okey, insya-Allah. Jadinya penggunaan perkataan al-jannah dikata dalam Quran merujuk kepada makna syurga yang penuh barakah dan hebat. Sebab jannah, siapa yang duduk dalam syurga, dia akan mendapat keberkatan dalam segala nikmat yang dia dapat. Apa makna barakah? Saya ulang balik makna barakah. Iaitu al-barakah itu maknanya al-imta'u bihi. Yang rasa seronok. Imta' ni rasa seronok, happy bila menggunakan nikmat tersebut. Sebab itu kalau kita ada barakah dalam kekeluargaan, pertama sekali kita rasa seronok dengan keluarga kita. Bila kita balik rumah, rasa nak balik rumah. Bila kita rasa dengan isteri, biasa nak bersama dengan isteri. Kalau nak keluar, nak berjalan, itu sahabat kita, isteri kita seronok. Sebab itu namanya barakah. Barakah. Dengan anak-anak seronok bila tengok anak. Ini kadang-kadang bila kita dekat office seronok. Tapi bila dekat rumah kita tak seronok. Itu menunjukkan bahawa ada sedikit ada hilang di dalam keluarga kita, iaitu keberkatan. Moga-moga keberkatan itu kita kembalikan kepada qalbun syakirun. Tak ada sifat syukur di dalam keluarga kita. Hilang sifat syukur. Cuba kita kembali balik melihat kenapa hilang keberkatan. Siapa yang mencuri keberkatan hidup? Nabi SAW mengatakan bahawa rezeki yang paling barakah adalah rezeki yang terakhir. Maksudnya dalam makanan kamu, jilat. Tengok anak-anak kita ada tak makan tak habis. Makan tak habis, isteri makan tak habis, buang makanan selalu. Maka di situlah yang akan mencuri kebahagiaan kita. Yang mencuri keberkatan hidup kita. Jadi keberkatan bukan pada duit yang banyak. Tapi keberkatan itu terdapat pada makanan yang kita habiskan pada setiap butir-butir nasinya. Butir-butir itu, saya pernah belajar satu orang Kelantan lah. Bukan orang Kelantan, orang tabligh. Tapi dia ada saya belajar dulu lah. Kadang-kadang kebahagiaan itu bukan terdapat pada duit yang banyak. Tapi keberkatan itu terdapat pada butir-butir nasi yang kita habiskan. Butir-butir nasi. Jadi ajar anak-anak kita supaya jangan mencuri kebahagiaan itu. Iaitu dengan cara menghabiskan makanan setiap butirnya. Sebab di situlah terdapat keberkatan. Ajar anak bukan cari duit je. Ajar anak kalau nak kaya, cari duit. Berniaga, maka dia akan kaya. Tapi ajar anak untuk hidup senang pun boleh juga. Jadi kaya dengan senang jangan samakan. Jangan samakan. Jangan samakan cari kesenangan hidup dengan cari kekayaan. Sebab dia dua benda yang berbeza. Cakap dengan anak, kejarlah kedua-duanya, tak apalah. Nak kejar kaya, kejar. Tapi yang paling penting, kejarlah kesenangan. Kesenangan itu terdapat dalam keberkatan hidup. Sebab tu selalu saya mengingatkan bahawa diri saya sendiri dan orang lain, ajarlah keberkatan hidup. Ajarlah bagaimana nak cari barakah dalam hidup. Makan habis, kan? Syukur hidupnya. Tengok yang orang yang lebih hina, lebih bawah daripada kita untuk kita rasa bersyukur. Berterima kasihlah. Mudahkan urusan orang. Kerana sekiranya saat waktu dewasa, saya tak tahu adakah anak saya rezekinya banyak ataupun tidak. Duitnya banyak ataupun tidak. Sekiranya banyak sedikit hartanya, suatu hari nanti saat mana hidup dia dewasa, sedikit hartanya. Tidak hebat kerjayanya, tetapi dia akan hidup bahagia. Kenapa? Dia hidup dalam keadaan barakah. Suatu hari nanti saya tak tahu, kemungkinan ditakdirkan dia kaya. Maka suatu hari nanti, walaupun kaya mana pun mereka akan dipayungi dengan kebahagiaan hidup kerana mereka bersyukur. Jadi insya-Allah. Sebab itu kalau ajar anak ni, ajar supaya suka dalam keadaan saya bezakan.
antara nak cari bahagia dengan nak cari kaya. Tak sama. Kaya satu sudut yang lain, bahagia satu sudut yang lain. Cuma silapan kita dalam memaknakan hidup senang itu adalah kaya. Itu masalah paling besar. Kita menyamakan, meletakkan satu definisi, kalau nak hidup senang, kena kaya. Yang ini, pendapat ini yang paling menyebabkan susah kita nak menyebabkan susah nak menyamakan makna bahagia dengan makna kaya. Sedangkan ramai di antara kita yang kaya, tapi tak pernah ada kebahagiaan dalam hidup. Dalam hidup. Dan kemudian jannah itu, dikata bahawa diciptakan jannah itu, merujuk dalam Al-Quran maknanya adalah syurga yang barakah dan hebat. Yang telah diciptakan Allah sebelum penciptaan Adam dan Iblis. Maksudnya syurga itu telah diciptakan sebelum Adam diciptakan, sebelum Iblis diciptakan. Seterusnya Allah menjadikan syurga sebagai Darun Naim. Sebab tu syurga dia Darun Naim. Syurga yang penuh dengan nikmat. Yang rumah yang dipenuhi dengan segala nikmat. Yang menjadi tempat kediaman bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa Al-Jannah dalam kisah Nabi Adam ialah jannah maknanya kebun. Jannah kalau dalam kita punya bahasa kita hari ini di Malaysia, jannah maknanya kebun. Kan? Jannah maknanya kebun. Kan wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatain. Telah kami berikan kepada salah seorang di antara mereka berdua dalam surah Kahfi, jannatain, dua bidang kebun. Dua bidang kebun, jannatain. Jadi jannah itu adalah kebun dalam bahasa kita. Jadinya, kerana kebun di muka bumi adalah yang berada di puncak gunung yang tinggi, tempat tersebut bermencai pokok dan buah-buahan yang banyak. Selain daripada itu, terdapat juga sungai dan mata air, rumah dan istana terbentang dan terhampar luas di atas gunung. Sebab itulah ia dinamakan sebagai jannah. Sebagai jannah. Okey. Dia kata bahawa namun kita tidak bersetuju dengan pendapat ini kerana ia berada di takwil. Dia kata, pertama ada orang kata, ulama kata syurga itu bermakna syurga. Iaitu berada di atas. Memang syurga. Kan? Tetapi sebagian ulama meletakkan bahawa syurga itu sebenarnya jannah. Kebun yang berada di muka bumi ni. Tapi dia berada di atas tempat yang kebun yang penuh dengan buah-buahan. Adam kena duduk situ. Tapi yang pendapat ini ditolak. Seolah-olah mengatakan bahawa bukan Nabi Adam bukan duduk syurga sebenarnya. Tapi duduk kat satu kebun yang memang disediakan makan makanan yang banyak. Sebab itu dinamakan jannah. Jadi bukanlah maknanya kebun yang dinamakan kebun di muka bumi ini. Walaupun sebenarnya kebun di muka bumi inilah yang sebenarnya akhirnya kita letakkan maknanya jannah. Namun kita tidak bersetuju dengan pandangan ini. Kerana ia berasaskan pentakwilan sahaja. Dan ijtihad semata-mata. Kerana ianya tidak bertepatan dengan zahir ungkapan ayat tentang Al-Quran. Iaitu ayat Al-Quran tentang kediaman Nabi dan isterinya di syurga. Perkataan kebun ialah asal bagi makna syurga. Seperti disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ambil makna syurga itu daripada makna kebun. Makna kebun. Tidak ada halangan dari segi akal dan syarak untuk membawa kebun tersebut ke dalam Darun Naim. Sebenarnya syurga tersebut bukan berada di muka bumi. Syurga tersebut adalah memang rupanya syurga. Rupanya syurga. Bukanlah syurga itu bermaksud jannah itu kebun yang cantik dalam dunia ni. Bukan. Memahami makna ini nak sebut tentang ada bahagian ulama yang menyebut jannah itu adalah sebenarnya kebun. Kat muka bumi ni ada satu pegunungan yang penuh dengan buah-buahan, sungai yang mengalir, maka Adam duduk situ sebenarnya. Dia kat muka bumi ni dah, dia bukan duduk kat syurga yang kita sebut syurga yang bila kita mati, kita buat baik masuk syurga, bukan syurga tu. Sebagai ulama ada berpandangan begitu, tapi pandangan ini ditolak oleh kebanyakan ulama. Pandangan ini lebih kepada sedikit terpesong pandangannya. Pandangan yang paling tepat kebanyakan jumhur para ulama adalah jannah itu bukan berada di muka bumi. Okey. Kak Rokiah Hirham, arwah suami selalu cakap dia tak nak hidup kaya, tapi nak hidup senang. Oh betul. Hidup kita ini hidup senang. Kalau hidup ini kita ni hidup senang. Sebab definisi senang dengan kekayaan tidak akan sama. Orang yang senang tidak akan sama hidupnya dengan orang yang kaya. Bukanlah kata, tapi kadang-kadang bukan orang-orang Habib Ustaz nak hidup miskin. Saya dah kata hidup miskin dan kaya tak boleh kita letakkan satu parameter. Sebab hidup dan kaya itu satu makna yang berbeza. Hidup senang dan susah itu satu definisi yang
Berbeza. Lagilah malang bila orang itu hidupnya miskin lalu hidupnya susah. Adalah miskin susah. Tapi bila kita hidup yang senang, walaupun miskin hidupnya senang, walaupun kaya hidupnya senang. Okey, senang. Sebab tu para nabi dan para rasul dan para ulama wali Allah yang mengetahui tentang hakikat kehidupan, dia memilih untuk hidup miskin. Kerana hidup miskin itu lebih mudah mendapat ketenangan dalam hati, ketenangan dalam jiwa. Tapi jangan sekali-kali kita berikan satu tips. Jangan sekali-kali kita berikan satu tips yang mengakal. Saya panggil mengakal lah. Ada satu ulama, dia letak satu tips yang agak sedikit mengakal oleh satu ahli sufi. Dia ni ahli sufi, tapi dia ni beri satu, dia kata ayat dia ni, jangan kita terlampau memberi tips. Setiap orang tidak sama. Ada seorang ni kaya, seorang ni sangat-sangat kaya. Lalu dia bertemu dengan seorang ahli sufi. Dia kata dia hati tak tenang. Maka dia berjumpa dengan satu ahli sufi, maka dia kata wahai tuan, saya dalam keadaan yang tak tenang hatinya. Walaupun saya telah mencapai kebahagiaan, kekayaan hidup, tetapi saya tidak boleh dapat bahagia. Kenapa? Dia kata, aku ni tak boleh dapat kebahagiaan juga walaupun aku dah kaya. Lalu ahli sufi ni pun sebut, kalau begitu dia kata kekayaan kamu ini akan menyebabkan kamu tidak pernah bahagia, kamu sedekahkan seluruh harta kamu. Dan kamu tinggalkan harta kamu. Lalu lelaki ni pun baliklah. Dia pun ikut cakap ahli sufi tersebut. Lalu dia pun tak ada harta lagi. Dia dah sedekah semua harta dia. Lalu dia hidup apa keadaan ni. Lepas tu dia datang lagi jumpa dengan ahli sufi tersebut. Wahai ahli sufi. Wahai tuan. Makin aku dah tak ada harta ni, rupanya hidup aku lebih tak tenang. Rupa-rupanya solat lagi tak khusyuk. Habis rumah buruk, kereta duit tak ada, nak makan tak ada duit. Hidup lagi tak seronok. Hidup lagi tak tenang. Yang kau pergi dengar tips tu kenapa? Kan? Tak semua orang tak sama. Kan? Tak sama dia punya cara. Ada orang dia suka memilih hidup sederhana. Ada orang memilih hidup mewah. Kedua-duanya dibenarkan dalam Islam. Kedua-duanya dibenarkan dalam Islam. Ada orang nak minum. Ini mereka cerita pasal boycott nanti dulu. Kan? Ada orang yang minum dengan air yang dalam airnya diminum Starbucks. Ya Allah, makan kek dengan secret recipe. Makan ayam KFC. Makan burger McD. Kan? Yang kalau dia kaya, dia mewah dengan jamnya, dengan handphonenya. Semua mahal, keretanya mahal. Keretanya besar, rumahnya besar, isterinya besar. Masya Allah. Kan? Hebat hidupnya. Tapi ada orang yang di kalangan mereka yang suka minum Nestarik di kedai mamak. Kan? Ada orang yang makan burger RM3.50 di depan rumah. Ada orang yang suka dengan kereta yang sederhana. Ada handphone yang sederhana. Kan? Kedua-duanya dibenarkan dalam Islam. Sebab hidup tak sama. Ada orang suka hidup dalam keadaan sederhana saja. Dalam keadaan hidup ada hidup yang penuh kemewahan. Dua-dua ni boleh. Cuma Allah bagi tahu cari keberkatan, cari yang halal. Apatah lagi manusia hidup dalam keadaan walaupun minum Nestarik, tapi minum Nestarik kat kedai mamak tak habis. Yang ini hilang barakah. Lagi barakah orang yang minum Starbucks habis airnya. Minum habis. Cuma bagi tahu hidup ni simple. Siapa nak mewah, silakan. Siapa nak hidup sederhana, silakan. Hidup mengikut selera, hidup sendiri. Yang penting kena ada syariat. Kena mengikut syariat. Jadi jangan ikut orang lah. Selera orang tak sama. Macam saya tengok ada Khairul Amin. Dia bagus. Saya suka juga cara dia tu dan saya pun kadang-kadang suka dengan cara dia. Dia sederhana dari segi penampilan keretanya. Kereta beza walaupun kaya. Ada orang kata, boy bagus kau tengok kaya-kaya pun pakai kereta beza je. Itu dia suka hati dia lah. Ada orang yang diselesa dengan kereta yang mewah, suka hati dia juga. Sebab dalam Islam tidak pernah menghalang orang-orang memakai kereta mewah. Memakai kereta mewah. Rupa-rupanya bila tengok kehidupan dia baru-baru ni dekat Apple. Barang-barangan dia semua Apple. TV dia, ni semua barangan laptop dia ni. Laptop je nak dekat RM10,000. Maksudnya kereta beza. Barang-barang elektronik dia semua RM10,000. Maksudnya adalah yang dia suka. Ada orang kereta dia Alphard. Tapi laptop dia RM3,000 je. Laptop dia RM3,000. Ini kan ikut orang. Ada orang yang kadang-kadang dia suka berjalan. Ya Allah, kayanya dia. Bukan dia kaya pun tu.
Kerana dia suka berjalan tapi kabinet rumah dia biasa-biasa. Ada orang tak suka berjalan tapi dia suka kabinet rumah dia puluhan ribu, luar biasa. Sebenarnya semua manusia diberikan apa yang dia minat. Tak ada masalah. Yang penting kena mengikut syariat dan mencari keberkatan dalam hidup. Tidak ada masalah. Nak hidup bagaimanapun yang kita nak. Mesti dalam kehidupan syariat Allah. Sebab tu anak saya nak, amu nak kaya ke nak hidup sederhana? Ikutlah. Kalau kata saya memang cita-cita saya nak kaya, ikut dia. Kalau dia nak kaya, kita kena tunjuk jalan nak kaya. Tunjuk jalan nak kaya begini. Kalau nak berkaya, berniagalah. Berniaga suatu hari nanti. Sebab dia nak kaya. Kalau kata kawan dia, saya tak nak kaya, saya nak kerja sebagai doktor. Saya nak kerja sebagai bomber. Apa saja hidup pun, dia boleh hidup. Macam mana yang dia nak. Tetapi, kena ingat satu benda je. Carilah keberkatan di dalam hidup. Saat mana satu hari nanti engkau kaya, maka engkau akan bahagia. Satu saat nanti ditakdirkan oleh Allah engkau tidak kaya, engkau juga akan bahagia. Jadi wallahu a'lam. Kalau orang yang tak cari keberkatan hidup ni, dia kaya ke, dia miskin ke, hidup dia stres. Ini jenis orang yang memang tak pernah cari kebahagiaan dalam hidup, cari kekayaan je. Dia kaya ke, dia miskin ke, hidup dia tak pernah bahagia. Ini memang sampai ke niatkan dia kaya, dia makin stres. Saya jumpa dekat taman mimpi. Bukan baru ni lah, dekat beberapa tahun lepas. Saya memang respect dengan dia ni, kaya. Isteri dia ni kadang-kadang ulang-alik US selalu. Kenal lah. Lepas tu dia lama-lama dia jumpa dengan saya. Satu waktu lepas mayang, dia jumpa dengan saya. Ustaz, ada tak masa duduk pergi rumah saya? Kenapa? Kejap kita borak-borak. Rumah saya pun tak ada sebenarnya. Dia pergi gini. Dia pergi Amerika dengan anak pun kali. Tak ada. Jadi dia ada, anak saya pun 2 orang. Jadi yang seorang lagi dah kerja. Jadi dia pergi rumah dia. Rumah dia Masya Allah. Ada kolam renang. Depan dia golf. Ini bukan main-main je rumah. Dia depannya dia macam satu golf. Dan rumah dia ada kolam renang. Kereta mewah. Memang mewah lah. Hidup mewah. Ustaz. Lepas tu dia nangis. Ustaz, saya suka tengok kehidupan Ustaz. Saya masa tu kan baru kahwin. Sederhana hidup. Keretanya pun kereta kereta Saga. Kan masa tu kereta Saga saya. Masa mana baru kahwin? Saga. Motor pun FX. Lag. 110cc. Kan. Macam mana Ustaz nak jadi macam Ustaz? Hidup macam tenang. Saya pergi rumah Ustaz dengan isteri pun tenang. Rupa-rupanya, saya ni orang yang muda waktu tu baru berkahwin. Sekarang pun muda juga. Cuma yang tu lebih muda lah. Lebih muda 10 tahun lepas. Cuma saya terkejut bila ada orang yang nak hidup macam saya. Sedangkan saya sendiri, orang-orang muda di kalangan saya ni, nak hidup macam Haji ni. Nak hidup macam tuan ni. Dalam hati saya je lah. Semua mengejar rumah yang mewah seperti ini. Duduk di padang golf. Dengan kereta yang mewah, dengan ada kolam renangnya, kaca hidup rumahnya, kabinet cantik. Tapi rupa-rupanya dia cemburu dengan hidup saya. Hidup aku ni rumah pun sewa waktu tu. Jadi semua benda waktu tu, tapi dia tak ada satu benda dalam hati dia. Dia kosong rumah ni, Ustaz. Rumah ni kosong. Tak tahu saya dah cari apa. Saya tak jumpa juga benda tu. Saya tak tahu saya cari apa sebenarnya. Tak tahu. Sebenarnya dalam hidup ni saya tak tahu saya cari apa. Rupa-rupanya kosong. Jiwa dia kosong, tak tahu dia cari apa. Jadi rupa-rupanya kita menggambarkan cantiknya rumah dia seperti awan. Kita menggambarkan rumah dia seperti pelangi yang ingin saya gapai. Rupa-rupanya bila saya mengetahui apa yang ada dalam isi rumah dia, rupanya kita hanyalah lebih khabar dari rupa. Kaya ni lebih khabar dari rupa. Ke lebih rupa dari khabar? Lebih khabar dari rupa lah. Lebih indah. Lebih indah. Apa yang kata tadi? Indah khabar dari rupa. Kaya ni, indah khabar. Bukan saya tak nak kaya. Cuma nak sebut indah khabar dari rupa. Ramai rata-rata orang yang kaya, bila kita masuk dalam hidup dia, penuh dengan bala bencana. Ramai. Tapi ada juga orang yang kaya, hidupnya bahagia. Ada orang yang miskin, nampak macam hidup miskin, tapi tak bahagia juga. Sebab memang tak ada jalan. Punya ramai juga orang yang miskin, hidup tak pernah bahagia. Sebab tinggalkan keberkatan hidup. Hidup miskin, tapi tak pernah bahagia. Kenapa? Bukan kerana dia miskin, bukan kerana dia kaya. Satu benda ya, kerana dia kufur dengan nikmat. Kerana kufur dengan
nikmat dan meninggalkan qalbun syakirun, iaitu hati yang penuh dengan kesyukuran. Nabi ajar, kan dalam hadis tadi saya kata Nabi ajar, nak mudah bukan mencari kebahagiaan, nak mudah kerja dia adalah membahagiakan orang, memudahkan urusan orang. Barulah Allah beri kebahagiaan dalam hidup. Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadinya selain itu, dikata memahami makna jannah, tapi dah senang cerita jannah di sini secara sepakatnya para ulama telah menyatakan jannah itu adalah darun naim yang berada dalam syurga yang bukan berada dalam muka bumi ini. Memahami makna jannah adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting. Ia merupakan tempat Nabi dan isterinya Hawa tinggal. Dan dalam tempoh pertama daripada sebahagian kehidupan mereka, tujuan mereka adalah menanam dalam minda para sedar tentang zuriat mereka berdua akan tinggal di atas muka bumi. Walau bagaimanapun sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan mereka di atas bumi suatu hari nanti. Selain itu juga ia bertujuan untuk menimbulkan perasaan rindu dan cinta kepada syurga dan harapan untuk terus tinggal di sana. Mungkin ini yang diidamkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala ketika beliau mendendangkan bait syair. Fahayya ala jannati adnin fa innaha manaziluna al-ula wa fiha al-mukhayyam. Fiha al-mukhayyam. Maksudnya, ayuh carilah syurga Aden. Sesungguhnya ia adalah rumah pertama kita dan tempat kita pernah menetap di dalamnya. Sesungguhnya Allah mengizinkan Nabi Adam dan Hawa untuk makan segala apa yang diingini oleh mereka di syurga, melainkan sepohon pokok saja. Ini belum cerita lagi pokok. Ini baru cerita pasal dia duduk dalam syurga. Fakula minha haitsu syi'tuma, dan makanlah daripada makanan yang sepuas-puasnya dengan apa saja yang kamu sukai, melainkan pokok tersebut. Perkataan ragadu iaitu bermaksud makanan yang sedap, banyak dan elok, serta tidak menyebabkan penghuninya berasa letih dan sakit, serta tidak memudaratkan. Malah makanan tersebut dapat memberi kegembiraan dan kelazatan ketika menikmatinya. Sebab tu dalam syurga penuh keberkatan. Kita makan, kita rasa nikmat. Dalam dunia ni kadang-kadang bila kita kaya rupa-rupanya, bila dah kaya dah Allah tarik nikmat banyak. Tak ada rasa seronok pun makan. Dulu masa kita waktu tak kaya, rasa nak makan lamb chop, rasa nak makan durian musangking, tengok kecoh mulut. Nak makan durian musangking, sedapnya. Kalau aku kaya lah, aku nak makan kambing. Kalau aku kaya lah, nak makan orang-orang miskin, ya Allah, dia tengok kat sampah tu. Kalau lah aku kaya dapat makan, tengok. Rupa-rupanya bila dah kaya, doktor kata, Encik, jangan makan durian, lebih-lebih lagi musangking. Kita nak tunggu kaya, nak makan musangking dulu. Waktu dah kaya, Allah tarik dah nikmat. Okey, wallahualam, tu contohlah, contoh. Jadi ingatkan kita kaya masa muda nak kerja kekayaan. Bila dah kaya, semua tak boleh makan. Semua tak boleh makan. Jadi begitulah manusia. Jadi dia dalam ke-33 kita dah masuk balain yang kita sambung pada masa-masa yang akan datang, iaitu larangan menghampiri, barulah cerita larangan menghampiri pokok yang diharamkan. Jadi insya-Allah jangan makan durian, tak bagus, betul. Makan durian ni tak apa bagus. Yang bagus ni kalau ajak saya sekali. Itulah yang paling baik, Mak Jah, Ali Jah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Okey, ada pertanyaan? Boleh message dalam about this call itu, chatting, dan boleh angkat tangan. Lepas tu kita terus baca Al-Mulk, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jika tidak ada soalan, kita terus kepada bacaan suratul Mulk, insya-Allah. Sebelum kita, sahabat-sahabat kita buka surah Al-Quran, kita istighfar dulu 10 kali. InsyaAllah, moga-moga dengan istighfar Allah berikan ketenangan dalam hidupnya. Dalam Al-Quran kata, ketika mana dalam surah Nuh, kalau kamu dalam keadaan beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan turunkan hujan. Allah berikan kepada kamu anak, dan Allah berikan kepada kamu harta-harta yang melimpah. Jadi nikmat-nikmat kerana bermula daripada istighfar. Moga-moga dengan istighfar ini yang sukar Allah mudahkan. Yang dengan istighfar ini, moga-moga dengan istighfar ini yang sedikit menjadi cukup.
Yang sempit menjadi luas, yang sukar menjadi mudah, yang tidak bersyukur menjadi syukur, yang berdosa diampunkan, dan letakkan nama-nama kita semua tersergam indah di syurga Firdausmu. Astaghfirullah. Ya saya. Kenapa? Ya Kak Manirah, terus bercakap. Hai? Hilang lah. Aduh. Kenapa tu? Kena apa tu? Tak bercakap terus tu. Okey, alhamdulillah. Ada nak cakap Kak Manirah? Terus. Kang nanti terkilan nanti Kang. Nanti sampai malam teringat-ingat. Okey. InsyaAllah. Okey, kita terus kepada istighfar kita. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Kenapa pula? Aduh lagi. Okey, tanya Ustaz. Okey, Kak Manirah, boleh tanya. Silakan bertanya. Lain dia tak okey rasanya Ustaz. Hilang-hilang Ustaz. Ustaz, ya Allah Ustaz, dah istighfar dah. Tak, tadi lain Duduk. kacau tadi. Tak keluar suara, terlambat dekat bulu cakap. mana Tak, tu? Ustaz, nak tanya. Betul ke yang ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia tu dengan iblis tu sekali dengan ular, Ustaz? Betul ke? Okey, yang cerita tu kita masuk pada yang akan datang. Cerita tu dalam Qasasul Anbiya, Al-Imam Ibnu Kathir. Tak sabar lah Ustaz. Kita orang dah dengar juga ular tu tapi nak tahu ular tu. Ular tu memang terdapat dalam tafsir Ibnu Kathir. Dalam Qasasul Anbiya pun ada sebut. Cerita tu memang ada lah turun dengan ular tu saya. Betul. Dalam kitab-kitab muktabar, antaranya Qasasul Anbiya Imam Ibnu Kathir yang sendiri berpandangan bahawa turunnya nanti ada 4. Iblis, Adam, Hawa dan ular. Tapi tu kisah tu nantilah bila kita cerita tentang bagaimana diturunkan Adam dan Hawa, Iblis dan ular tersebut. Oh, dia tak sabar tu Ustaz. Tak sabar. Memang perempuan memang sifat dia begitu. Gelojoh. Tak sabar. Jadi insya-Allah kita tak masuk lagi dalam bab tu. Kita tak cerita lagi dalam bab ular. Nak heran kenapa setan tu buat turun ular. Kenapa dia tak turun benda lain? Kenapa dia tak turun gajah ke kuda ke? Kenapa dia buat turun ular? Ya tak ya juga kan. Nanti kalau kita syaitan tu bawa sabar tu Ustaz. Jawapan dia tu kalaulah agaknya syaitan bawa turun gajah, nanti mesti dia tanya, "Ustaz, kenapa syaitan bawa turun gajah tak bawa turun ular?" Begitulah manusia. Jawapan yang paling simpelnya dia akan bertanya macam tu pula. Begitulah manusia. Tapi insya-Allah tu nanti saya akan buka balik dalam tafsir dan Qasasul Anbiya, kisah tu. Baru saya dapat tahu jawapan dia. Sebab masa sekarang ni saya pun tak berapa nak tahu. Ustaz tak payah lama-lama Ustaz, minggu depan je cerita. Awal sangat tu, belum lagi dia kena buka sikit-sikit baru best. Kita tak boleh terus. Okey, insya-Allah tajuk depan apa? Tajuk depan kita masuk dalam pokok asy-syajarah. Pokok itulah asy-syajarah. Maksudnya pokok yang dilarang itu. Dia banyak hadis tau pokok dilarang tu. Ada yang kata dalam hadis, ada hadis yang sebagai bukannya dhaif, tidak dhaif. Tetapi hadis tu menunjukkan bahawa ada satu pokok di dalam syurga nanti yang jauhnya. Kalau ada seorang yang memandu kuda yang laju, dia akan duduk berjalan di bawah pokok itu 100,000 tahun. 100 tahun, maka dia belum melepasi pohon tersebut. Jadi berapa besar sebenarnya pohon Adam itu. Pohon yang dilarang itu, betapa besarnya pohon tersebut di dalam syurga Allah. Jadi itu semua ada berlaku. Baru kita tahu gambaran pokok. Ni baru gambaran pokok. Belum lagi turun pun Adam. Adam belum kita turun lagi. Relax. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah. Jadi yang baik datang dari Allah. Jadi kita sama-sama kita baca istighfar dulu, kemudian baca Fatihah dan kemudian kita akan terus dalam surah Al-Mulk insya-Allah. Insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya.
أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن rahmati kami ya Allah sayangi kami dan turunkan rahmat kepada kami ya Allah dengan Al-Quran dan juga Al-Muq yang kami baca pada malam ini ya Allah waj'alhu imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikan Al-Quran yang kami baca pada malam ini
sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi kami, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina. Ya Allah, di saat mana kami dilupakan, dilekakan, ya Allah selalu ingatkan kami untuk kami selalu dapat mendampingi, mendekati, membaca dan mentadabbur Al-Quran, ya Allah. Wa'allimna minhu ma jahilna. Di saat mana kami jahil, wahai Allah, Engkau ajarkan kami. Di saat mana kami tidak faham, wahai Allah, fahamkan kami, ya Allah. Dan di saat mana kami tidak pandai, pandaikan kami, ya Allah, membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki dan juga kesempatan tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini, wahai Allah, fi kulli laylah, pada setiap malam. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki, wahai Allah, tilawatul Quran, untuk kami dapat selalu membaca, mendampingi, mentadabbur, menghafaz Al-Quran, ya Allah, ana al-lail wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah, wa syafa'atan fil qabr, dan sebagai syafaat kubur, ya Allah. Ya, seperti bagaimana yang telah dijanjikan. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal. Wallahu a'lam. Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah isyak kita berjalan lancar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam dan bacaan Al-Mulk. Perlu kita ingat, perlu kita tahu asal keturunan kita adalah daripada syurga, daripada Adam dan Hawa. Moga kita kembali ke tempat asal kita, iaitu syurga. Kita ini bahagia dan suatu hari kita akan rasa lebih bahagia bila melihat orang lain lebih bahagia. Wallahu alam. Moga segala yang disyarahkan Ustaz menjadi ilmu yang manfaat kepada kita semua. Kalau kita nak bahagia, kita bahagiakan orang lain dan Allah bahagiakan kita. Wallahu a'lam bissawab. Mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit hebahan kuliah pagi besok Ustaz. Pada pukul 6.45 pagi kuliah subuh, kita akan bersama Al-Fadhil Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, selawat dan qasidah. Pada pukul 8.30 kita ada kuliah duha bersama Al-Fadilah Ustazah Suraya binti Muhammad dengan tajuk Allah tempat kita meminta. Yang itu saya mengucapkan ribuan terima kasih pada ilmu yang telah Ustaz sampaikan pada malam ini. Terima kasih pada semua jemaah. Saya mewakili Gemah Nur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu daripada Allah dan guru itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.